Alhamdulillah, sidang penonton, kita bertemu kembali dalam rancangan 30 minit Ustaz Don berkaitan dengan cinta Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sambung. Abdul Muttalib dia jawab apa? Bila kawan tu kata nak bagi tak bagi, dia nak serang juga. Abdul Muttalib kata, kalau kabilah sini, kalau penduduk sini, sayalah ketuanya. Adapun Kaabah itu ada tuan yang menjaga dia. Jadi kalau nak, kena tanya Tuhan tu pula. Siapa dia? Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Abraha dia tak kira. Dia nak mai juga serang. Bila dia nak suruh jalan, gajah dia tadi, terus. Kan gajah kan dia macam tu. Terus dia meletut. Boom. Dia tak mau jalan. Dia boom. Dia tak mau jalan. Dia jerit. Bangun. Bangun. Dia tarik telinga gajah tu. Tarik. Dia tak mau pergi juga. Lalu dia paksa. Gajah tu pun jalan. Jalan nak. Oh, tiba-tiba keadaan mula nampak daripada jauh seumpama awan. Bihijaratin min sijil. Rejam depa tarmi tu dia rejam, dia bukan. Ni bukan tarmi bukan macam ni. Dia ni kalau yang ni bukan tarmi. Bukan tarmi, bukan. Bukan tarmi macam ni. Saya pecah kamera tak boleh lah. Dia macam tu lah, macam tu. Macam tu. Kalau orang utara dia kata tuju ataupun punggai, atau dalam bahasa kita baling ataupun pandai lah. Okay. Throw the stone. Alright. So pop. Habis semua. Habis. Peristiwa itu berlaku bila? Berlaku di tahun kelahiran baginda Nabi SAW. Diikuti dengan beberapa lagi peristiwa-peristiwa yang berlaku, tanda-tandanya seperti contoh yang diungkapkan oleh beberapa ulama di dalam kitab-kitab mereka, apabila robohnya mahligai-mahligai tiang-tiang di Parsi, terpadamnya api sembahan. Walaupun ada setengah ulama mengatakan perkara ini tidak berlaku, tetapi bagi pendirian saya ini tidak menjadi satu perkara yang mustahil di sisi Allah Subhanahu Wa Taala untuk menunjukkan kelahiran seseorang insan. Apabila sampai detik mak baginda Nabi SAW iaitu Siti Aminah nak melahirkan, bila dilahirkan saja seorang insan yang mulia ini, maka kata Siti Aminah ketika menceritakannya, apa Aminah kata? Bila aku melahirkan dia, seolah-olah keluar satu cahaya daripada tempat lahir anak itu. Keluar cahaya itu menerangi mahligai-mahligai di Syams. Ini diungkapkan di dalam kitab sirah Nabi yang antara yang terhebat yang dikarang oleh Syekh Mubarak Furi. Siti Aminah kata, aku lahirkan anak itu, terpancar cahaya daripada tempat melahirkan anak itu keluar, dan cahaya itu bukan saja menerangi rumah Siti Aminah ketika itu, malah cahaya itu terang sampai ke negeri Syam. Tuan-tuan tahu tak? Mekah dekat sini, kalau nak lukis jauh pula, Mekah dekat sini, bayangkan Mekah dekat sini, ni Mekah, dia bentuk macam tu kan, ujung bertentang sini, sini baru Syam. Bayangkan berapa jauh tu. Terpancar sinar baginda Nabi SAW keluar dengan wajah yang bersih, dalam keadaan tangan memohon doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dalam keadaan yang elok, dalam keadaan yang dikatakan oleh setengah ulama mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, mengucapkan masya-Allah tabarakallah. Anak ini diberikan nama apabila dikhabarkan kepada datuk Nabi SAW. Siapa? Abdul Muttalib. Wahai Abdul Muttalib. Okey. Mana ayah Nabi? Ketika Nabi dalam perut ibu dia, ketika Nabi di dalam perut ibu Nabi yang mulia, seumur 2 bulan, maka ayah Nabi SAW, siapa? Abdullah, telah dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Nabi anak yatim. Bila lahir saja,
maka Tok Nabi lah yang akan menjadi ketua pada ketika itu. Dengar saja apa sudah lahir anak itu, ambil Nabi SAW, dia bawa masuk ke dalam Kaabah, kemudian dia doa kepada Allah Subhanahu wa taala keberkatan ke atas anak ini, dan diberikan ilham oleh Allah Subhanahu wa taala, namakan anak ini dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama ini tidak pernah dinamakan kepada siapa-siapa di zaman itu dengan nama Muhammad yang mulia. Tak ada orang nama tu. Jadi kalau kita baca, orang kafir kata, ya Muhammad. Tak ada Muhammad lain. Inilah dia. Siapa dia? Muhammad ibni Abdullah, ibni Abdul Muttalib, ibni ibni Hashim, ibni Qilab. Dan inilah dia Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita terima satu pemanggil. Halo, Assalamualaikum. Hello, Waalaikumsalam, Ustaz. Ya. Muhammad Syaril cakap. Daripada mana? Melaka, Sungai Ya, Jam. daripada Melaka. Ada apa nak kongsi dengan kita hari ini? Sini lah, Ustaz. Macam kita ni umat Nabi kan. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Kita kena kasihkan dia apa semua kan. Ya, betul. Tapi macam mana pandangan Ustaz? Orang selalu pelikirkan pasal sunnah Nabi ni, kita pakai kayu suki, pakai kayu, kita pakai jubah, dia cakap macam menyenda. Perlu kita pertahankan macam dengan kekerasan ni kan. Nabi kita nak syafaat dia masa hari akhirat. Betul. Satu pandangan tu, satu pandangan. Baik, insya-Allah saya cuba. Lagi satu, Ustaz. Kalau kita sebut Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad, itu kita selawat, Ustaz? Ya. Sebab selawat kepada Nabi antara lafaz yang kita diajarkan kepada kita, salah satu dalam hadis Nabi SAW dalam lafaz yang ni, yang selawat yang kita baca masa tahiyat akhir tu. Tahiyat akhir. Kita baca macam mana tahiyat akhir, ingat tak? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim. Okey, ada kan? Jadi starting dia tadi tu macam mana? Baca sekali lagi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang tu selawat lah. Jadi bila dengar orang kata sallu ala nabi, maka nak baca macam mana? Allahumma salli ala Pandai. Boleh? InsyaAllah. Maka kalau tadi dah baca 2 kali, Nabi kata man salla alayya marratan ataupun salatan sallallahu alaihi biha asyarah, maka tuan sudah mendapat 20 selawat daripada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Boleh? Teruskan berselawat kepada Nabi. Kita akan cuba tengok apa yang kita nak tanya ni. Boleh? Okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sallu ala Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pandai. Sidang penonton yang saya kasih sekalian, relate pada cerita hari ini saja. Tuan-tuan, sidang penonton, jangan sekali-kali saya sebut melafazkan kata-kata hina dan kata-kata kesat dan kata-kata yang menyebabkan kata-kata itu dipandang hina ke atas baginda Nabi SAW. Jangan. Perkara ini adalah satu benda yang menjadi satu dasar ataupun satu line kepada umat Islam. Apa dia? Siapa yang buat begitu, kita wajib mempertahankan baginda Nabi SAW. Bayangkan tuan-tuan, Nabi kata dekat kita dalam hadis baginda yang mulia, kalau satu orang hina ayah dan mak satu orang, maka orang itu jangan membalasnya balik. Sebab apa? Nanti orang itu akan menghina ayah dia pula. Faham tak? Akan terus berlaku penghinaan itu. Tapi Nabi nak kata apa? Siapa yang menghina orang, orang ini akan mendapat balasan dia oleh Allah. Kalaulah mak bapak satu orang, Nabi tak bagi kita hina, Nabi marah kita hina. Kalau orang yang nak bawa kita masuk syurga, yang lebih atas daripada Nabi, yang lebih atas daripada mak bapak kita, yang Allah bagi peringatan, kalau kamu sayang orang lain lebih daripada dia ni Nabi lah, kita cakap dalam bahasa kita, kalau kamu sayang orang lain lebih daripada dia, tunggu, Allah akan balas pada kamu. Baik, orang yang dalam keadaan dia pegang benda macam ni, kalau kita hina sunnah dia, tak usah fikir jauh-jauh lah, ajak mudah sudahlah. Apa dia?
Kalau orang hina kekasih kita, apa kita buat? Wallah, girlfriend hang pun hidung penyek. Bukan takut orang hidung penyek, tak lah. Atau bukan nak menggalakkan orang ada girlfriend, tak. Cuma nak cerita hari ni kita. Girlfriend hang pun hidung penyek, hang pun muka orang buat macam tu kat kita, apa kita akan buat? Geram. Geram ni, ketak ni. Itu kekasih. Belum tentu dia ajak kita buat baik. Belum tentu dia boleh bagi syafaat untuk kita hidup di akhirat. Orang yang nak bagi syafaat kepada kita, jangan kata gigil. Kita kena tunjukkan kita punya sayang kepada Nabi. Marah orang begini, tapi bukan dalam keadaan marah sampai pergi bunuh, tidak. Bela Nabi kita. Bagaimana cara dia? Gunakan seperti mana para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in yang tuan-tuan, saya nak kongsi satu cerita, tapi masa tak cukup. Tapi tak apa, saya sebut kata Qatadah, seorang sahabat Nabi, masa peperangan Uhud, Nabi kan ada di kampung. Kenapa? Di sana terpelihara daripada virus-virus ataupun penyakit-penyakit yang berlaku di bandar. Maka, okey, ini cerita dah. Orang di kampung sudah mendapat laporan. Kata apa? Ada orang, sekian-sekian orang Arab, bersekian-sekian banyak nak lahirkan anak. Maka cukup saja tarikh itu, maka semua orang-orang yang berada di kampung, ibu-ibu yang mana ada susu, akan naik kaldai mereka bersama suami mereka, akan naik daripada kampung. Sekarang ni kita sebutkan kepada Bani Sa'ad, yang ni Halimatus Sa'diyah datang daripada Bani ni kan, daripada kaum ni, daripada kabilah ni, daripada kumpulan ni. Maka keluarlah beberapa daripada mereka naik kaldai. Kuduk. Bila dah nampak dah Kaabah, yang tu kawasan yang mereka nak tuju tu dah dekat dah, maka semua orang pakat palu dia punya kaldai dia. Yiha, dia tak katalah yiha, saya tunjuk sajalah. Cepat. Sebab apa? Siapa yang cepat sampai dulu boleh pilih anak yang comel-comel. Maka semua tinggallah Halimatun Sa'diyah dengan suami dia atas kaldai yang lambat. Sebab kaldai dia tak larat, makan tak cukup, sebab Bani Sa'ad mengalami kemarau yang panjang. Jadi bila sampai semua orang dah ambil dah anak-anak yang comel, anak-anak yang ada mak bapa, anak-anak yang bukan yatim. Tinggallah baginda Nabi SAW, anak yatim yang siapa pun tak dia. Sebab dia anak yatim, dia tak ada ayah, siapa nak bayar gaji orang yang menyusu? Lebih kurang macam tu. Jadi siapa tak mau ambil? Halimatul Sa'diyah kata, saya tak mau berganjak selagi saya tak dapat anak. Yang ni pun tak apa. Maka bila dia dapat baginda Nabi, dia pegang saja baginda Nabi SAW yang mulia. Tiba-tiba Halimatul Sa'diyah yang tadi badannya pun lemah, susu pun kurang ada, tak ada sangat. Pegang Nabi. Bukan buat apa lagi. Maka Nabi terus menghisap susu Halimah sehingga kenyang. Dan peristiwa ini sangat menarik kalau dikongsi. Kita sambung esok insya-Allah peristiwa Nabi nak pergi ke kampung Halimatun Sa'diyah. Apa akan berlaku? Kita jumpa nanti dalam masa akan datang insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.